Suami saya pertama kali suami saya menangis depan saya. Dia tak sanggup saya tinggalkan dia. Dia kata jangan tinggalkan. Dia kata jangan tinggalkan I. Dia kata dia takut. Terus terang saya cakap saya tak nak bawa suami saya ke hospital kerajaan. Dan saya tak nak bawa suami saya ke MAIPS kerana saya takut keadaan di sana lagi worse. Sebagaimana as you guys know, saya dalam rumah serta suami, serta pembantu rumah, serta anak-anak saya semua disahkan positif COVID-19. Kami swab test pada hari Khamis 8 hari bulan. Kami swab test dan jadi kami kuarantin di rumah, ya. Kami kuarantin di rumah sekarang ni kerana saya agak takut nak membawa anak-anak semua dan juga pembantu semua ke CSC sebab setahu saya ramai sangat-sangat dekat sana pun terlalu ramai. Jadi saya takut nak macam tu ada tak ada saya try call Jabatan Kesihatan Gombak yang berdekatan dengan rumah saya. Terus terang saya katakan sampai ke sekarang saya call masih tidak dapat. Jadi semalam nak dijadikan cerita pada 13 hari bulan tengah hari, tiba-tiba suami saya, masa saya dalam toilet semalam, suami saya sesak nafas. Disahkan apa orang kata stage 4 dengan stage 5. Saya minta semua mendoakan suami saya, Nur Azam bin Sulaiman, yang semalam dibawa ke hospital. Tujuan saya live pada hari ini, saya ingin memberitahu kepada anda semua, jaga diri baik-baik sebab COVID-19 ni memang jahat gila. COVID-19 ni very fast, terlalu cepat. Jadi tolong jangan keluar rumah. Dan kepada kerajaan, kalau dengar luahan hati saya, lebih baik total lockdown. Sebab kalau tak, semakin ramai yang mati, semakin ramai yang sakit, dan semakin ramai yang kehilangan orang tersayang. Saya harap anda semua dapat mendoakan suami saya serta anak-anak serta pembantu-pembantu saya. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai keadaan kritikalnya semalam bersama suami. Suddenly tengah hari semalam suami tidak boleh tarik nafas dan oksigennya rendah. Jadi saya agak dalam keadaan takut, kelang kabut dengan anak lagi. Adik-beradik suami telah tolong menelefon ambulans semalam dan cuba untuk mendapatkan hospital private untuk suami. Ya Allah, semua hospital penuh. Tuhan je yang tahu keadaan hospital sekarang. Saya dah nampak. Jadi anda semua tolong jaga diri anda. Okay, anda semua tolong jaga diri anda. COVID-19 ni seriously jahat gila. So, bila suami naik ke ambulans dan ditemani saya, dan saya terpaksa meninggalkan anak-anak semalam sekejap untuk menemani suami untuk dibawa ke salah sebuah hospital swasta pada pukul tengah hari semalam. Dan tiba-tiba sampainya kami di hospital swasta tu, kami diberitahu keadaan padat dan penuh dan tidak boleh menerima any patient lagi. Jadi anda percaya ataupun tidak, semalam saya dengan suami hampir 2 jam duduk di dalam ambulans di tepi jalan. Dengan alhamdulillah, nasib baik orang ambulans tu baik sangat-sangat. Dia pun sibuk tolong telefon mana-mana hospital. Kerana saya pun ada satu kedegilan, saya tak nak bawa suami saya ke hospital kerajaan. Terus terang saya cakap saya tak nak bawa suami saya ke hospital kerajaan. Dan saya tak nak bawa suami saya
ke MAIPS kerana saya takut keadaan di sana lagi worse. Saya tak dapat bayangkan keadaan MAIPS ataupun hospital kerajaan seperti Hospital Sungai Buloh lagilah padat. Apatah lagi hospital kerajaan, hospital private pun penuh semalam. Hospital private pun semua tak nak menerima patient, terlalu penuh. Dan mereka ada waiting list hampir 160, 50 waiting list. Seluruh hospital private in Kuala Lumpur and Selangor saya call semalam tutup. Dah tak terima patient. Jadi saya agak takut sangat semalam keadaan saya. Dan Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah bagi petunjuk dekat saya semalam. Tiba-tiba saya teringat seorang rakan saya memberitahu di Royal Chulan Hotel Kuala Lumpur. Di Royal Chulan Hotel Kuala Lumpur mempunyai tempat namanya PKRCS Zahran, iaitu tempat sesiapa sahaja kena kuarantin, sesiapa sahaja kena COVID-19, diorang akan bawa ke sana untuk kuarantin sebab tempat dah tak cukup. Jadi mereka ada doktor. Dan saya teringat tempat Royal Chulan tu. Saya terus cakap ambulan, jangan tunggu, jangan kita duduk tepi jalan macam ni. Kita pergi je ke Royal Chulan, at least suami saya mendapat oksigen dan doktor. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah juga semalam, petang semalam suami saya sampai di PKRCS Zahran at Royal Chulan. Terima kasih kepada kawan saya Azrin, Kak Azrin. Terima kasih sangat-sangat yang suggest saya bawa ke PKRCS Zahran untuk menyelamatkan nyawa suami saya semalam kerana oksigen dia dah terlalu rendah. Jadi semalam suami saya dapat diselamatkan. Dan perjalanan tu Allah je yang tahu kelang kabutnya. Dengan keadaan hospital tak ada, semua hospital private dah tak terima penyakit COVID kerana dah terlalu penuh. They accept but you need to wait. I tak tahu wait until when, sebab waiting list terlalu panjang. Penyakit COVID terlalu merebak, terlalu ramai orang sakit, sampai private hospital pun teruk. Tapi saya menggigil-gigil, saya keep berdoa. Saya keep berdoa supaya Allah memberi saya satu panggilan telefon daripada mana-mana hospital swasta yang saya dah telefon. Lebih daripada hospital, lebih daripada 20 lebih hospital yang saya dah call semalam. Akhir sekali husband saya dapatkan oksigen di PKRCS Zahran Royal Chulan. Dan di situlah husband saya mendapat oksigen secukupnya. Dapat oksigen secukupnya. Dan dari situ juga saya tolong minta kawan-kawan juga help saya untuk telefon mana-mana hospital swasta yang ada. Tolonglah, call Gleneagles tak dapat, call Prince Court tak dapat, call beberapa hospital Ampang Puteri, KPJ, Tawakal, Sunway. Sehinggalah husband saya nak dihantar pergi ke MAIPS daripada PKRCS Zahran. Diorang dah takut. So jadi diorang takut. Diorang kata biarlah Datuk hantar di hospital Sungai Buloh ataupun MAIPS supaya ada lagi yang pakar-pakar tengok dia. Tapi saya tetap berdegil. Saya tak nak suami saya dihantar di tempat kerajaan. Maaf cakap, saya tak nak. Sebab saya terlalu takut. Tengok keadaan MAIPS, tengok keadaan hospital Sungai Buloh, tengok keadaan hospital swasta pun macam tu, hospital private pun macam tu. Jadi saya takut. Saya tetap berdoa semalam. Saya tetap percaya yang Allah tu ada. Alhamdulillah, hampir pukul 10:30 malam, tiba-tiba saya mendapat satu panggilan. Tiba-tiba saya mendapat satu panggilan telefon. Dalam keadaan kelang kabut tu, saya angkat dan saya tahu nombor tu adalah nombor hospital, salah satu hospital yang saya dah call usaha daripada petang untuk mendapatkan hospital private untuk my husband. And then they said, Alhamdulillah, ada seorang patient COVID
yang dah boleh discharge malam ni dan dia keluar. So hospital swasta tu mengizinkan saya untuk membawa suami saya, dan dia bertanya di manakah Datuk berada sekarang, di mana gini. Dia call, saya kata Datuk berada di PKRCS Zahran, iaitu di Royal Chulan Hotel. Saya pun tunggu. Dalam masa yang sama Datuk ambil oksigen sebab tak boleh lepas oksigen sebab Datuk dah stage 4 and 5. So jadi saya bersyukur sebab akhirnya 10 lebih tadi hospital private tu call saya, cakap yang Datuk boleh dibawa ke hospital tersebut, iaitu private hospital in Kuala Lumpur. Thank you so much. Dan Datuk berada di hospital Prince Court Hospital Kuala Lumpur sekarang. Datuk berada di sana, di Prince Court Hospital Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah, masuk ke emergency, Datuk check everything. Doktor mengesahkan yang Datuk dah stage 4 to 5. Dan yang saya sedih bila saya tengok suami saya, pertama kali suami saya menangis depan saya. Dia tak sanggup saya tinggalkan dia. Dia kata jangan tinggalkan. Dia kata jangan tinggalkan I. Dia kata dia takut. Saya tak sampai hati tengok suami saya menangis. Dan dia kata, sayang, tolong jangan tinggalkan saya, dia kata. Dan saya diberitahu oleh pihak hospital saya tidak boleh menemani dia kerana dia akan masuk ke kawasan lagi ketat, iaitu kawasan COVID punya emergency, punya keadaan ICU, punya ward. Jadi saya tak boleh teman dia. Pendekkan cerita, semalam saya sampai ke rumah pukul 5 pagi tadi. Saya settlekan dia semua dan saya dihantar pulang oleh pihak hospital ke rumah. Dan pada hari ni Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana anak-anak saya tengok tak ada demam diorang on and off, tapi hari ni diorang langsung tak ada demam. Cuma saya agak risau dekat 2 orang helper saya yang tengah collapse now. Tengah tak larat, tengah batuk, sakit dada. Mungkin after saya selepas live ni, saya nekat untuk call 999 untuk dorang. Saya dah tak sanggup, saya pun dah tak tahu, saya tak dapat nak handle. Cuma saya sedih sedikit sebab saya call PKG, Pejabat Kesihatan Gombak, dan dekat 100 kali saya call tak dapat. Saya tak tahu, mungkin saya tak salahkan dorang, mungkin dorang pun tengah keadaan serabut. Terlalu ramai orang yang dah kena penyakit COVID-19 ni. Jadi saya ulang lagi sekali kepada kerajaan, kepada Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri hebat kita iaitu Menteri Azmin Ali, rasalah apa yang rakyat rasa. Total lockdown kena buat. Tak kisahlah, memang akan semua orang susah. Memang realitinya sekarang ramai orang susah. You need to buat total lockdown, tutup semua kilang. Sesungguhnya penyakit ni sangat-sangat bahaya, okey? Sangat-sangat bahaya. Tolong, anda semua tolong duduk rumah. Anda juga jangan berdegil, okey? Semua duduk rumah, tak payah keluar. Tak apalah, tak ada duit ke apa ke. Try lah survive, duduk rumah. Sebab penyakit ni serius, bahaya. Kerana dia dah kena dekat saya, dengan keluarga, dengan anak-anak saya, dengan pembantu saya, semua tombang. Saya, as a wife, as a mother, I need to be strong. Sedangkan saya tidak berapa kuat sebenarnya, tapi I need to be strong demi anak-anak dan juga suami serta pembantu rumah saya. Jadi saya tahu mungkin kalau total lockdown ramai yang tak setuju juga, ramai yang setuju. Tapi anda percayalah, anda kena total lockdown dengan saya. Anda kena total lockdown. Apa yang saya cakap anda kena dengar. Total lockdown. Tolonglah YB Azmin Ali. Janganlah buat keputusan yang
tidak, apa orang kata, tidak fikir panjang dekat untuk anak-anak. Abah total lockdown. Walaupun maaf cakap mungkin kerugian besar untuk negara, tapi ini nyawa. Ini kita bercerita pasal nyawa. Kita bercerita pasal nyawa. Saya ulang, sebab saya dah kena dalam situasi ni. Saya takut, saya fobia. Badan kita orang satu family macam rasa kena hempak pokok. Sakit sangat-sangat. Batuk sakit, dada, perut sakit. Ada yang kena ceret-beret. Ya Allah, semoga Allah SWT menarik segala sakit kita. Semoga Allah SWT melindungi anda semua juga. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kerana saya kena kuat demi anak-anak. Saya ada 8 orang anak. Saya tak boleh tengok anak-anak saya tak ada. Diorang tak pernah berpisah. Papa diorang sangat manjakan diorang. Saya memohon kepada anda di luar sana, tolong jaga diri anda, okey? Tapi takut tengok keadaan sana lagi worse. Takut lagi sakit, terus lagi sakit, dah terus mati. Apa yang boleh kita elakkan, kita usaha. Jadi semalam saya tak nak bawa laki saya tak nak bawa suami saya pergi ke hospital. Kerajaan tak nak bawa dia ke MAIPS. Saya berusaha untuk bawa dia private, walaupun semua hospital private penuh. Saya tunggu daripada pukul 3 petang sampai hampir 10:30 malam baru dapat call. Husband saya suffer sangat semalam. Ada orang tanya macam mana saya boleh kena. Pertama sekali, saya percaya Allah SWT nak bagi. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya redha. Saya cuba kuat. Cuma orang pertama yang kena, orang pertama yang saya ingat demam adalah suami saya demam dulu. Mula-mula pada tahap tu kita orang ingatkan dia demam biasa. Bila anak demam, semua demam. Jadi kita bawa private doktor datang rumah untuk swab test, dan kita swab test yang mereka adalah positif. Pada awalnya saya negatif, dan bila saya jaga mereka, segala-galanya jadi positif. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya pakai mask. Sebab saya masih ada batuk. Anak-anak saya dah tak ada batuk, jadi saya terpaksa pakai mask. Anak-anak sentiasa nak dengan saya. Walaupun saya di rumah, saya terpaksa pakai mask. Saya tak sanggup anak-anak sakit, biarlah saya sakit. Saya tak sanggup. Sebagai ibu, biarlah saya sakit. Jangan anak-anak saya. Oh, ada yang bertanya saya, Datin sempat vaksin ke? Secara terus terangnya, saya dah divaksin. Saya dalam rumah seorang yang dah dipanggil vaksin. Dan saya dah selesai pun vaksin saya. 2 dos. Dan mungkin itu juga yang membantu. Saya tak tahu, Allah Ta'ala je yang tahu membantu. Mungkin saya kuat pada hari ini untuk berdiri, untuk melawan benda ni, untuk orang kata, untuk menjaga anak-anak serta suami saya. Yes, saya sudah divaksin. 2 dos dah habis vaksin. Tapi saya tetap positif. Okay? Tidak semestinya you divaksin, you tak boleh kena COVID. Okay? Tolonglah jaga diri masing-masing. Okay? Hai Anggun. Hai sayang Mami. So akhir kata kepada followers saya, Datuk tak sempat. Ada yang bertanyakan Datuk vaksin ke? Datuk tak sempat vaksin. Tak dipanggil. Lambat sangat. Dah daftar lama pun tak dipanggil. Nak suruh orang ikut cara betul, tapi dah daftar lama, ramai orang tak dipanggil lagi. Apalah, itu urusan kerajaan. Hanya nak antara dia dengan Allah je yang biarlah isteri, mak bapak kita, adik-adik kita jaga. Jangan degil, jangan keluar rumah, okey? Bahaya gila benda ni dah kena dekat saya, okey? Dengar, okey?
Janji jangan keluar rumah. Saya takut anda kena. Okey, jangan keluar rumah. Dan tolong doakan juga. Terima kasih. Doakan juga untuk pembantu-pembantu saya. Allahu Akbar. Tolonglah, makin worse. Kenapa saya cakap makin worse? Dah lah makin susah nanti rakyat. Nak berniaga dah susah. Pekerjaan teruk. Dapat pula penyakit. Mana tak ada yang bunuh diri. Mana tak ada yang worse. Jadi dah halang susah, Abah. Dah halang susah, Azmin Ali. Total lockdown je lah. Dah halang susah. Total lockdown. Total lockdown. Biarlah dah halang susah-susah dulu semua duduk rumah. Tak kisahlah negara punya. Orang kata negara punya ekonomi lah apalah. Sebab kalau tak percayalah saya kata makin ramai orang mati. Okey, makin ramai orang mati. Jadi kena total lockdown. Dah memang lalang ramai orang dah susah pun. Total lockdown je lah. So, itu saja yang dapat saya sharekan untuk anda semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.